looking good. Kita try buat kelainan sikit lah untuk video kali ni. Sebabnya kalau ikutkan kebiasaan, aku akan menghadap angle belah sini. So sebabnya angle tu lebih clean dan tak berapa banyak sangat barang lah. Nak compare tu angle ni agak banyak sebenarnya, macam-macam barang kat belakang tu, especially PC aku dan juga hard case, dry box kat belakang tu. So aku jarang sebenarnya guna angle ni. So for the sake of video yang dah lama tak di-upload, tak di-update di Syahidayah punya channel ni, so aku decide untuk belanja lah angle ni. Bila lagi nak tunjuk workspace yang dah menjadi berapa lama dah agaknya kita work from home ni. So dah berapa lama dah kita bekerja di rumah. So nak tak nak kena bagi selesa lah orang kata, dan make full use of it lah. Tak adalah orang kata buat sikit-sikit, simple-simple dan boleh kerja. Kalau nak borak pasal tempat kerja ni, pasal workspace ni, memang kalau dari dulu lagi aku suka untuk buat proper, untuk buat sungguh-sungguh lah, bagi selesa, bagi sampai tahap rasa tak bekerja. Itulah dia, setiap kali pindah rumah, setiap kali masuk rumah baru, mesti akan ada je idea baru untuk dibuat dan tengok pada mood bekerja. Sebabnya tempat kerja ni mempengaruhi cara kita bekerja dan mood kita bekerja. Sebab tu kami berpegang lah pada benda tu, dan kerap jugalah berubah-ubah tempat ni. Workspace ni punya idea banyak, dan berapa kali berubah dah kami tak tahu. Tapi memandangkan kita pun akan work from home dalam jangka masa yang agak lama, nak pula industri kreatif tak buka lagi sekarang ni, so kena buat seselesa yang mungkin lah. Dan itu apa yang kami pegang lah. Kalau ikutkan, memang dah berubah banyak kali dah rumah ni. Dari tempat bilik yang tengah, bilik nombor 2 tu selalunya jadi kita punya tempat kerja. Kalau ikutkan before this, sekarang ni kita ubah pula ke bilik yang besar ni, master bedroom ni, untuk dijadikan sebagai working space, working area. Sebabnya lagi cozy, lagi besar. So ada tempat kerja yang lebih besar lah untuk aku. Wife pula ada bilik dia khas. Kalau ikutkan, kita orang selalunya sekali dalam satu bilik ni, tapi kali ni kita ubah, kita bagi seorang satu bilik lah. Sebabnya susah nak bermesyuarat dalam Google Meet, dalam Discord, berlaga-laga suara, bertindih-tindih suara. So kita decide tak apalah, better kita asingkan tempat kerja dan tengok keselesaan macam mana lah dalam PKP ni. Jadi nak dipendekkan cerita, hari ni kita aku dah lama dah sebenarnya tak update channel Syahidayah ni. Kenapa? Mungkin kalau dia bertanya kenapa, kalau ikutkan before this memang orang kata berkobar-kobar lah untuk buat YouTube ni. Tapi bila benda ni berdua je, aku dengan isteri je, aku figure out benda ni tak boleh diteruskan tanpa planning. Dia tak boleh nak simply buat nanti lah kita upload, ataupun nanti kita edit kita upload lah. Tak boleh, dia kena ada proper planning lah. Sebab tu apa benda yang kami sekarang ni tengah buat di Cinemalis Academy, kepada mereka yang dah follow, dah subscribe, nampak tersusun konten setiap minggu tu sebabnya kami ada team. Bersyukur sangatlah masa PKP 3.0 ni kita berjaya rekrut beberapa orang editor, beberapa orang candidate yang sesuai lah untuk menerajui channel Cinemalis. Banyaklah konten-konten yang pada kami memberi manfaat kepada anda yang baru nak bermula, kepada mungkin mereka yang tak tahu di mana nak bermula, sedang berada di dalam industri sekarang ni tapi tengah orang kata tak sure sama ada nak teruskan lagi ke ataupun nak tukar kerjaya ke. Yalah, memandangkan industri kita pun tak bergerak lagi sekarang ni, so agak tough lah untuk anda decide sama ada anda nak teruskan apa yang anda dah biasa buat sebelum ni ataupun cuba benda baru. Seperti yang tertera dalam tajuk video kali ni, agak berat tajuk ni. Sebabnya kita dah biasa, orang kata, selalu pandang serong pada sesuatu badan kerajaan itu. Nak tahu badan kerajaan itu bergerak dengan betul ke tak, bergerak dengan tulus ke tidak. Tulus ke telus? Astaghfirullahalazim. Yalah, kita biasa blame, biasa tuding jari kepada mereka, pihak-pihak yang kita rasakan tak bertanggungjawab dalam situasi sekarang ni, di mana industri kreatif tak boleh nak bergerak. Apa yang aku boleh katakan, aku dulu pun ada that tanggapan negatif yang selalu blame, Finas tak buat kerja, adalah beberapa badan kerajaan yang tak bergerak,
tak tahu apa, tak nampak apa hasilnya. So bila PKP 3.0 ni terjadi dan memberi impact yang sangat buruk pada industri kreatif, pada industri kita, especially aku yang run business ni full time, aku rasa macam betul ke Finas tak buat kerja? Betul ke tak ada orang kata allocation budget untuk industri-industri kreatif ni, macam kita ni? Apa je saluran bantuan yang diberikan kepada orang macam kita ni? So aku pun macam takkan tak ada kot, mesti ada. So bila aku go through balik apa yang ada di page Finas, masa tu di Instagram dia orang, aku tengok apa sebenarnya kerja dia orang time-time ni sekarang ni kan. Kita nak tengok orang dah mula hentam Finas kata untuk tidak meneruskan buat award tu. Kemudian ada beberapa lagi lah nasib yang tak terbela yang dituntut oleh penggiat-penggiat seni ni. So aku nak tahu apa sebenarnya kerja Finas dalam keadaan sekarang ni, dan aku ternampaklah posting berkenaan dengan Creativity Never Stops, di mana dia memberi dana kepada penggiat seni untuk buat bengkel. Creativity Never Stops bengkel 4.0, tak silap aku 4.0 rasanya. Tu yang paling latest. Selama aku berada di dalam industri, aku tak pernah dengar pun pasal benda ni, dan aku tak pernah tahu pun kewujudan bengkel ni. What is that? Sedar-sedar dah 4.0 dah. So aku macam, apa benda sebenarnya, kenapa aku baru tahu ni, dan apa benda sebenarnya Creativity Never Stop ni. So bila aku go through balik dia punya requirement, bila aku tengok balik apa je sebenarnya yang dia offer, apa yang ditawarkan, dia buka peluang kepada penggiat seni untuk bagi talk, untuk buat sharing, untuk bercerita mengenai lebih kepada training lah sebenarnya, untuk bagi training kepada anak muda, kepada mereka yang baru nak bermula, mungkin tak tahu, tak ada zero knowledge ke, tak ada, ataupun ada basic knowledge saja ke. So dia encourage, dia menggalakkan penggiat seni untuk buat bengkel-bengkel macam ni, which is aku macam wow. Kalau ikutkan memang tak ada plan lah untuk melalui Finas, sebabnya kami dah ada plan untuk buat bengkel sebenarnya. Yalah, memandangkan daripada PKP 2.0 sahaja yang kita sempat bekerja kejap untuk berjumpa dengan klien untuk cari rezeki lah orang kata. Tiba-tiba masuk je PKP 3.0 ni macam tak nak berhenti. PKP ni macam tak nak berhenti, macam ada je. So kita pun tak pastilah sampai bila. So aku dah start untuk susun modul, aku dah mula reki macam mana cara nak buat live stream secara online, nak buat kelas secara online, secara live stream. Kalau ikutkan memang dah run, orang kata dah allocate some budget lah, sendiri punya budget, nak finance sendiri punya budget, self funded punya workshop, buka kepada orang ramai untuk join. So tiba-tiba ternampak pula poster daripada Finas ni, rasa macam nak try lah, cuba luck orang kata. Try hantar proposal, try hantar portfolio, try hantar kertas kerja, try hantar apa benda yang kita nak buat. Ceritalah dalam masa 3 hari tu apa benda yang kita boleh offer pada peserta. Dan Alhamdulillah dapat rezeki. Kita baru saja selesai minggu lepas untuk anjurkan sebuah bengkel berkenaan dengan video editing menggunakan LumaFusion. Aku sangat berbesar hatilah diberi peluang untuk bekerjasama dari pihak Finas dan juga Prisma untuk menganjurkan sebuah bengkel LumaFusion, which is aku dah memang plan dengan team untuk buat sendiri. Tapi bila dah dapat peluang ni, kita kata, takkan tak grab kan. Memang grab terus buat promotion. Walaupun tak dapat nak buka kota yang banyak kepada orang ramai, memang kami plan untuk buat sendiri next time. Dan menariknya juga, bengkel yang kami baru anjur ni, baru 2 minggu lepas ni, kita disokong oleh apps rasmi yang kita gunakan ni, iaitu LumaFusion. Company daripada LumaTouch. Nama LumaTouch adalah nama company dia. LumaFusion dan juga LumaFX adalah nama dia punya apps. So apps yang kami pakai ni adalah LumaFusion, di mana apps ni lah yang kami gunakan sepanjang bengkel. Dan pihak LumaTouch ni boleh bagi fund berbentuk kewangan lah untuk mereka yang nak install apps ni. Sebabnya apps ni tak ada free trial. So memang terkilan jugalah kepada mereka yang join bengkelan itu, tak ada apps nak install, tak boleh nak hands on LumaFusion ni. Kita tak boleh nak buat apa, sebabnya memang apps ni berbayar, tak ada free trial. So benda ni bila kita utarakan pada pihak LumaFusion, Josh Holland, thank you so much. If you are watching this, we appreciate whatever you have done, whatever support that you have given to us.
InsyaAllah saya mengharapkan lebih banyak lagi lah. Aku mengharapkan lebih banyak lagi LumaFusion punya users di luar sana untuk menggunakan LumaFusion as one of your video editing apps. Kalau ikutkan nak buat workshop LumaFusion ni, aku dah plan lama dah. Cumanya aku rasa macam aku nak try lama lagi. Aku nak try explore lagi deep, lagi mendalam. So sebab tu aku duk hold tak nak buat lagi workshop, duk fikir let lu kot, ada lagi nanti kot peluang untuk aku buat. Tunggu sampailah ni PKP, barulah ada rezeki untuk buat, baru ada rezeki untuk organize. Cumanya tak sempat nak try features terbaru 3.0. Sekarang ni dah ada LumaFusion update terbaru 3.0. Mungkin akan ada lah, insyaAllah workshop akan datang yang kami tengah plan. Cuma tak dapat date lagi bila nak buat. Ada satu lagi workshop akan kami buat nanti. So jangan lupa untuk follow, like, komen dan subscribe page Cinemalist. Sebabnya tim saya dan saya akan banyak bekerja di sana lah, banyak buat sharing dekat sana. Page Syahidayah ni, channel Syahidayah ni, saya nak fokuskan lebih ke arah kami lah. Kami nak fokuskan lebih ke arah konten yang melibatkan ke arah keluarga, ke arah vlog, ke arah tips for kids, tips for babies, tips for... Sebabnya aku memang honestly minat buat video bukan setakat untuk buat kerja ataupun buat video untuk klien saja, tapi berminat untuk buat video sendiri juga. Berminat untuk buat, untuk expresskan kreativiti dalam bentuk vlog, dalam bentuk tips untuk anak. So benda-benda macam tu aku looking forward untuk buat. So aku tak naklah mix around, kami tak naklah mix aroundkan this channel dengan benda something yang professional, something yang aku percaya boleh pergi lagi jauh, boleh pergi more than biasa aku share dekat dalam channel Syahidayah ni. Aku percaya page dekat Cinemalist, channel dekat Cinemalist tu dengan ada kolaborasi dengan beberapa local filmmakers, aku rasa boleh pergi jauh untuk bantu industri kreatif negara pergi ke satu lagi tahap. Sebabnya aku banyak dah looking forward channel-channel luar negara yang berteam, yang berkumpulan ni. Banyak channel-channel yang aku selalu jadikan sebagai reference. Film Riot, Full Time Filmmaker. Ada satu tu, ya Allah, best betul. Indie Mogul. So 3 channel ni memang aku jadikan sebagai inspirasi lah untuk channel Cinemalist. Cumanya kami tak adalah nak buat, kami tak kerti sangatlah nak berlakon, buat drama macam Imtaz, macam mana-mana production, Malay production yang ke arah that Kokom ke, ataupun apa lagi, Syami Shazali. Diorang banyak buat ke arah konten-konten yang melibatkan diorang berlakon kan. So kita tak ada plan nak ke arah tu lagi lah. Banyak ke arah sharing dan tips dalam buat video. Jadi itulah antara update terbaru kami di Syahidayah. Ada je, alhamdulillah, selamat, sihat walafiat, ada di rumah. Cuma dah bersawang channel ni, tak sempat nak buat apa. Tapi yelah, memandangkan wife pun dah bekerja, aku pun dah bekerja, tinggallah Syarif seorang kat rumah. Timing tu banyak nak kena susun betul-betul, banyak nak kena dahulukan mana yang betul-betul penting, mana yang perlu diletakkan sebagai priority. Nak pula sekarang ni dua-dua dah bekerja, memang terpaksa dahulukan kerja masing-masing lah untuk menyara keluarga dalam keadaan sekarang ni yang agak tough untuk semua orang. Saya juga mendengar keluhan golongan karyawan, artis, pemuzik, pelakon, penggiat teater, penulis dan kru produksi yang turut terkesan ekoran syarat PKP yang tidak membenarkan mereka terlibat dalam aktiviti seni dan persembahan ketika ini. Apa yang aku boleh simpulkan adalah kita memang kena mula mencari. Kita kena keluar daripada zon selesa ni, daripada menunggu orang offer ataupun menunggu klien, menunggu tawaran daripada siapa-siapa. Kita kena start mengorak langkah lah untuk mencari. Kalau ikutkan, kalau bukan sebab PKP, aku rasa aku lebih selesa untuk menunggu klien. Aku lebih selesa untuk tunggu kalau ada job ada. Dia bila dah jadi PKP ni, dia lain tau. Sebabnya kita kena push diri kita lah ke arah satu lagi level, ke arah satu peringkat yang kita tak pernah sangka kita akan berada di situ. Kita tak pernah tahu pun yang kita akan buat benda tu. So disebabkan PKP ni memang push diri kita kau-kau punya, memaksa kita untuk keluar dari zon selesa. Itu paling
betul sekali. Sebabnya kalau kita dah biasa tunggu video, tunggu bajet daripada klien, tunggu klien panggil untuk buat job, kita akan selesa, kita akan rasa tak ada apa. So sekarang ni bila klien tak boleh nak buat job, kita pun tak ada job, kita kena keluar dan cari benda lain. Dan lagi best lah kalau dapat buat benda yang memang korang tengah buat sekarang ni, which is aku bersyukur lah aku dapat continue lagi buat benda yang aku memang suka, untuk buat content, untuk share knowledge kepada mereka yang nak belajar benda baru, especially edit video menggunakan iPad. So aku looking forward untuk share benda ni. Sementara aku berpeluang lagi untuk berkongsi benda apa yang aku tahu, berkongsi ilmu segala apa yang aku tahu, dalam keadaan bukan setakat PKP ni je. Aku harap sangatlah aku dapat teruskan benda ni bukan setakat waktu PKP, tapi lepas PKP pun aku boleh, orang kata, sustain lah, boleh menyara hidup family dengan perkongsian ilmu yang aku buat. Itulah sebenarnya aku rasa turning point yang paling besar dalam hidup aku. Kalau betul aku boleh jadikan ni sebagai aku punya kerjaya, aku dah tak adalah nak kata malas untuk hadap video klien, tapi untuk buat benda ni selama 10 tahun dan kau dah kenal macam-macam ragam jenis klien yang ada di market sekarang ni, untuk buat sesebuah video, untuk buat macam-macam jenis konsep video yang diorang pun tak sure apa benda yang diorang nak. Tengoklah, ada yang betul-betul okey, ada yang betul-betul faham apa yang dia nak, betul-betul tahu apa yang dia nak. Itu lain cerita lah. Ni those klien yang mungkin dia tak tahu sangat apa benda yang dia nak, tapi dia nak tunjuk dia power. Itu yang kena banyak bersabar. Itu satu cabaran lah sebenarnya yang kita kena hadap sebagai cinematographer, sebagai director, sebagai editor. Bila kita dah berjanji macam ni, tiba-tiba masih edit jadi lain pula. Itu belum cerita lagi sampai level tu. Tapi itulah, kalau boleh, sebab one of the reason jugalah kami tak dapat nak bagi fully commitment dekat channel Syed Dayah ni, sebabnya dua-dua bekerja dalam industri kreatif, dua-dua kena hasilkan video untuk klien masing-masing. So bila nak buat video untuk Disney tu dah tak ada masa sebenarnya, sejujurnya. Ada niat tu nak buat, ada memang banyak sharing konten yang kita orang dah plan untuk buat, tips-tips yang berguna, tapi disebabkan kita punya carian, kita punya punca rezeki tu kat tempat lain tau. Kita kena dahulukan benda tu. Walaupun how passion you are in this industry, tapi kalau betul-betul diberi, orang kata, kebebasan untuk berkarya tu, memang aku akan pilih jalan ni. Aku akan pilih jalan yang aku buat sekarang ni bersama dengan tim di Cinema Alice Academy. Cuma kita try tengoklah macam mana dalam keadaan PKP ni, ada sambutan ke, ataupun betul-betul orang kata boleh sustain, aku boleh jana income, mana tahu generate income from this platform yang aku pun tak pasti macam mana jalan yang aku pilih ni. Adakah dianya akan terus begitu lancar? Semestinya tidak, mesti akan ada laluan yang mencabar juga. Tapi at least aku happy, aku buat benda yang aku suka, benda yang memang aku tak rasa pressure untuk buat. Cumanya itulah, dari segi berbalik kepada punca rezeki tadi itulah. Bila kita dah ada klien, itu dah memang kita punya priority lah. Sebabnya kita tahu kat situlah kita punya punca rezeki untuk sara hidup family, sara family kita. So tak boleh nak tolak, kena ambil, tapi at the same time cuba bahagikan masa lah untuk buat benda-benda yang kita suka. So agak panjang aku berborak malam ni. Harapnya korang okey untuk teman aku sampai hujung. Tak pastilah kalau korang tengok sampai habis ke tidak, tapi aku just perlukan someone lah untuk borak. Walaupun tak dapat two-way communication, at least apa benda yang terpendam ni aku dapat share dengan korang. Boleh komen dekat bawah kalau korang setuju dengan apa yang aku cakap, dan boleh bagi kata-kata semangat sedikit kepada, bukan setakat aku saja, tetapi mereka yang mungkin sama dalam situasi aku, yang tengah terombang-ambing, tak tahu dalam industri kreatif ni macam mana, adakah patut diteruskan atau akan mati begitu saja, kita tak tahu. Harapnya aku dan family doakan kami juga untuk teruskan kerjaya dalam bidang ini, dalam bidang yang kami memang suka ni. Cumanya tak ada kebebasan lagi untuk keluar shoot sahajalah yang membataskan kita punya kreativiti dan kerjaya lah untuk diteruskan dalam keadaan pandemik ni. So kepada mereka yang terus menyokong, ni pun aku terharu juga kepada mereka yang masih menyokong. Betul-betul PKP 3.0 tu, ramai dah tanya, oh Syahid lepas ni boleh fokus YouTube lah, oh Syahid lepas ni ada banyak video baru lah dekat YouTube.
tak sabar nak tengok update terbaru kat Instagram, nak tengok video dengan isteri apa semua. Memang nak buat lah sebenarnya, tapi tak sempat dan kita kena dahulukan benda yang lagi aku boleh katakan lagi penting lah. Sebabnya benda tu yang lagi menjana income kami dalam keadaan sukar ni. Tak salah sebenarnya untuk buat benda yang kita suka, tapi ada masa kita memang kena korbankan benda yang kita suka untuk buat ni for the sake of surviving in this surviving mode. So itu saja untuk video kali ini. Terima kasih kepada mereka yang masih menyokong kami Syahidayah Channel. Walaupun tak ada konten yang baru kami dapat share di sini, sebabnya aku rasa konten ni akan lebih banyak fokus ke arah travelling tips yang macam kita orang buat sebelum ni di Korea, di Japan. Boleh tengok video tu di mana kami ada kongsikan tips-tips. So kita nak banyakkan video-video macam tu lah nanti, tapi bila dah buka border untuk travel lah, tengok macam mana InsyaAllah. Stay safe. Assalamualaikum. Adios.